Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfai Mokhtar selaku Advance Takaful Advisor anda. Okey, untuk video entry pada kali ini sebenarnya aku mendapat satu komen di Facebook hari itu tentang video yang sebelum ni aku pernah cerita pasal patut ke ambil medical card, dan aku dapat satu komen yang tanyakan boleh tak sharekan tips-tips sebelum nak memilih package takaful. Sebab kadang-kadang kita selalu tahu package takaful ni ada macam-macam jenis pilihan, ada macam-macam jenis package, ada macam-macam jenis harga. Ada yang cover 300,000 setahun, ada yang cover 1 juta setahun, dan ada juga yang cover rendah daripada itu. Jadi hari ini aku akan sharekan dengan korang 12 tips penting dalam memilih package takaful. Okey, perkara yang pertama, kadar sumbangan. Bila korang memilih salah satu package takaful, pastikan korang lihat berapakah kadar sumbangan yang korang akan contribute pada setiap bulan. Kalau lagi banyak benefit atau rider yang korang pilih, lagi mahal lah harga sesebuah package takaful tersebut. Nombor 2, Core Takaful. Core Takaful ni ataupun lebih dikenali sebagai Smart Saver 300 dalam Pro BSN, di mana ialah jumlah amount yang perlu korang bayar jika korang admit ke dalam hospital. Selalunya kalau untuk Pro BSN lebih kurang dalam RM300, dan selalunya ada yang full coverage. Tetapi package yang full coverage ni harga dia lebih mahal daripada package Core Takaful. Contohnya kalau korang masuk hospital, bilnya yang dikenakan adalah RM10,000, tetapi korang hanya bayar RM300 sahaja, dan selebihnya RM9,700 itu akan ditanggung sepenuhnya oleh company insurans anda. Nombor 3, co-payment. Co-payment ini merupakan jumlah bayaran yang perlu korang bayar jika korang update bilik hospital anda. Contohnya kalau anda entitlement untuk bilik 200 sehari tetapi anda ingin upgrade kepada bilik 300 sehari, insurans akan cover RM200 sehari, tetapi jika anda ambil yang RM300 anda kena cover yang selebihnya. Nombor 4, annual limit ataupun had tahunan. Annual limit ini adalah merupakan jumlah duit ataupun claim yang boleh korang claim untuk 1 tahun. Contohnya, jika medical card yang korang ambil tu annual limitnya adalah RM100,000 setahun, maknanya anda boleh claim RM100,000 bil hospital untuk tahun itu saja. Dia adalah renewable, jadi maknanya setiap tahun boleh claim mengikut kadar jumlah yang telah anda tetapkan. Tetapi ada juga yang memilih lebih banyak, contohnya seperti RM300,000, ada yang sampai 1 juta pun ada. Yang kelima ialah lifetime limit. Selalunya kebanyakan medical card pada waktu sekarang mempunyai no lifetime limit. Maksudnya tiada limit untuk anda claim sepanjang umur hidup anda. Contohnya, ada plan yang mempunyai lifetime limit RM600,000. Jika anda telah habis claim RM600,000 itu, walaupun belum sampai ke expired age, anda punya medical card akan cease. Jadi pilihlah no lifetime limit kerana ianya amat berguna untuk anda. Nombor 6, exclusion. Setiap kali bila korang survey medical card ataupun pelan takaful untuk diri korang, pastikan korang baca exclusion clause yang telah disediakan oleh company takaful tersebut. Sebab pelbagai pengecualian yang dikenakan kepada pelan anda bergantung kepada package yang anda ambil. Mungkin ada yang tidak cover penyakit kritikal dalam masa 3 tahun. Mungkin ada yang tidak cover sesetengah penyakit daripada 3 tahun pertama sijil polisi anda. Jadi pastikan anda baca keseluruhan exclusion clause dalam polisi anda. Nombor 7, waiting period ataupun tempoh menunggu. Kebanyakan daripada medical card atau pelan takaful yang anda pilih mempunyai waiting period, iaitu 90 hari hingga ke 120 hari. Waiting period ini di mana ialah jika anda kena penyakit biasa pada waiting period ini, penyakit tersebut tidak dilindungi, dan mungkin juga yang boleh under pay and claim condition. Tetapi kebanyakan penyakit kritikal tidak di-cover pada waiting period ini. Tetapi selepas 3 bulan ataupun 90 hari, penyakit-penyakit biasa seperti demam ataupun demam denggi, company insurans boleh isukan JL tu dengan mudah. Dan ada juga waiting period yang sampai sehingga 120 hari. Nombor 8, waiting period untuk specific illness. Ada juga penyakit yang sebenarnya kita kena tunggu selepas 120 hari daripada tarikh mula sijil kita. Antaranya macam tekanan darah tinggi, sakit jantung, penyakit-penyakit yang berkenaan dengan kanser, tulang belakang dan lutut, dan beberapa lagi penyakit yang jatuh under penyakit specified illness. Dan jika penyakit tersebut dikesan dalam 120 hari tempoh menunggu anda, penyakit tersebut akan diklasifikasikan sebagai penyakit sedia ada, dan ada juga yang tidak cover dan ada juga company yang cover penyakit tersebut. Nombor 9,
klausa pengubahan polisi. Ini juga adalah maklumat penting yang perlu korang ketahui, di mana syarikat takaful berhak membuat perubahan pada polisi anda tanpa persetujuan pelanggan. Hanya sekadar notis menjadi terma dan syarat untuk polisi tersebut berubah mengikut kehendak syarikat tersebut. Ini juga dikenali sebagai non-cancelable policies ataupun NCC, di mana mereka akan mengeluarkan notis untuk mengubah polisi tersebut dalam tempoh masa yang tertentu. Nombor 10, third party admission. Ada juga ejen pada syarikat-syarikat takaful lain yang memburuk-burukkan syarikat lain dengan menggunakan terma third party admission, ataupun diorang kata third party admission ni sama macam third party untuk kereta. Tapi apa yang perlu korang pastikan, third party admission dengan third party kenderaan adalah istilah yang tidak ada kena-mengena sama sekali. Nombor 11, lawatan doktor. Jika korang admit hospital, pastikan korang cek polisi korang berapakah jumlah lawatan doktor yang dibenarkan untuk satu hari. Ada serta-serta medical card yang membenarkan hanya 2 kali lawatan doktor untuk satu hari. Dan jika lebih daripada itu, korang akan tanggung sendiri. So, jadi korang kena pastikan berapa kali doktor boleh buat lawatan kepada korang bila korang admit hospital. Dan yang terakhir, portfolio withdrawal clause. Portfolio withdrawal clause ni adalah di mana syarikat takaful ataupun syarikat insurans berhak menarik balik produk medical card korang daripada pasaran dengan memberi notis tertentu kepada pelanggan. Jika clause ini ada dalam polisi insurans anda, pastikan anda aware bahawa syarikat tersebut berhak menarik balik produk medical card anda dari pasaran. Baiklah, itu adalah 12 tips penting yang perlu anda tahu sebelum memilih pakej takaful atau medical. Jika anda mempunyai pertanyaan, komen atau pandangan, boleh tinggalkan di ruangan komen dan insya-Allah saya akan baca satu persatu, dan jika ada pertanyaan saya akan jawab insya-Allah pada video entry akan datang. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.